yang akan kita nantikan untuk Weekend Warrior. Dan walaupun jarak antara mereka dan pelumba di hadapan, terutama untuk sama Kasma, Zakwan, Azlan adalah agak jauh sedikit, tapi ini peluang untuk pelumba ini bersaing dengan pelumba yang bukan saja jago di Malaysia, jago di Asia, dan mereka juga pelumba yang pelumba di peringkat antarabangsa di dalam kejuaraan dunia. Jadi bukan dekat pengalaman yang mereka dapat, tapi dapat merasakan bagaimana bersaing dengan pelumba yang pernah sampai ke peringkat paling tinggi dalam perlombaan motosikal ini. So kalau kita lihat memang satu pengalaman yang cukup baik kerana boleh berlumba dalam satu litar dengan pelumba yang kita tahu memang mereka ini sangat-sangat berpengalaman dan sangat mempunyai kelebihan dan tahu bagaimana mengendalikan motosikal berkuasa tinggi ini. Dan kalau kita lihat Hami, yang menariknya saya sebenarnya jangkakan perlombaan ketiga ni jalan yang kering kerana kita boleh melihat seperti Zakwan, Kasma, Azlan dan juga Ramdan bersaing dalam tidak lupakan juga Daniel Haikal bersaing dalam satu kumpulan yang besar, tapi hujan yang renyai tadi di permulaan petak perlombaan, dan kita akan lihat mungkin ada setengah litar yang ada yang kering. Ya, itu adalah keadaan di litar Sepang ni. Kelebihannya sebahagian akan kering, betul kita lihat, tapi sebahagian akan masih lagi ada basah kerana hujan yang ada turun. Saya diberitahu bahawa di Seleko 14 tadi hujan masih lagi turun, tapi di depan di Seleko di lalu di hadapan dunia renyah sedikit, tapi di Seleko yang belakang sana agak kering. Jadi keadaan yang bercampur-campur ini akan memberikan sedikit memang kesukaran kepada pelumba, tapi memberikan juga satu persaingan yang sama kepada kesemua pelumba. Dan tadi Nasha ada bersama dengan pelumba mengatakan bahawa mereka sebenarnya Ramdan juga gemar pelumba dalam keadaan litar yang basah, dan itu adalah kelebihan juga pelumba di Malaysia ni, kerana mereka memang handal pelumba dalam keadaan litar yang basah. Tapi kesemua mereka ni adalah pelumba yang biasa pelumba dalam keadaan sebegini. Tidak ada kelebihan tertentu pada siapa pun antara kesemua pelumba. Baiklah, mereka telah pun sampai untuk mereka mulakan perlumbaan. Kita nantikan 4 lampu merah dinyalakan bagi bersedia untuk perlumbaan tumpuan kepada nombor 21 yang berada di belakang. Dan ini adalah dua persaingan untuk The Weekend Warrior. 4 lampu merah dinyalakan, mereka dilepaskan sekarang ini 10 pusingan. Oh, tidak bergerak. Itu adalah Nick Hadi yang tidak bergerak. Sayang sekali bagi Nick Hadi yang ada masalah dengan jentera. Dan ini adalah kelebihan yang besar kepada Kuci Yen, kerana dia lepas di dalam perlumbaan sebentar di hadapan berikan tumpuan seketika apa yang berlaku dengan Zakwan. Kalau pada awal tadi dia meluncur terus di hadapan, tapi kali nampaknya dia agak perlahan sedikit kerana keadaan litar yang tidak begitu kering sepenuhnya untuk dia lakukan seperti tadi. Dan sekarang ini Ahmad Daniel Haikal yang memberikan cabaran kepada dua pelumba Wan SOX, Azlan dan juga Ramdan di tempat yang kedua dan tempat yang ketiga, sementara Kasma di tempat yang pertama sekarang ini, Nasha. Jadi kita lihat Kasma yang awal lagi beliau yang bermula begitu baik dan mula untuk menjarakkan diri meninggalkan pelumba di belakang. Tapi walaupun ada jarak, ini bukanlah satu jarak yang selamat untuk beliau lebih jauh. Dan ini Nick Hadi yang kita lihat beliau adalah pelumba yang bersaing untuk pungutan mata dalam The Weekend Warrior. Tapi sayang sekali beliau tidak dapat bermula dan keluar semula ke litar. Tapi kita berikan tumpuan kepada 5 pelumba yang sekarang ini yang kita lihat. Ramdan naik di tempat yang kedua sekarang ini. Azlan Shah di tempat yang ketiga dengan Daniel Haikal yang cukup agresif yang dapat kita lihat sekarang ini. Zakwan hanya berada di belakang. Mungkin ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Zakwan, hanya mengikuti saja kerana banyak lagi pusingan. Baru saja setengah pusingan, belum sampai satu lap lagi. Jadi kita akan lihat bagaimana 5 pelumba ini untuk merebut di tempat yang pertama. Keadaan mungkin dengan keadaan litar ni ya, Zakwan untuk memastikan kerana selamat, dia tidak mahu mengambil risiko yang tinggi di awal perlumbaan. Tapi dilakukan catatan terpantas dalam 2 sektor yang pertama. Dan kita lihat bagaimana
Ahmad Daniel memberikan cabaran kepada dua pelumba di di sebelahnya Azlan dan juga Ramdan, sementara Kasma kali ini berada di depan. Tidak salah pukulan kedua tadi, Nasha, kita lihat bagaimana pada awal lagi kita dah lihat Ramdan, lihat Zakwan itu garang berada di depan. Sekali dia mengikori saja di peringkat awal di belakang kelompok pelumba di hadapannya, dan dengan Kasma berada di tempat pertama. Tapi Zakwan lap pertama tadi melakukan masa yang terpantas di Lita dengan masa 2 minit 30.022 saat, dan ini membuktikan bahawa dia sebenarnya berhati-hati, tapi dia masih lagi pada kedudukan yang baik untuk mengejar pelumba di depan. Kalau kita lihat Azlan Shah yang cukup agresif dalam perlumbaan ini, Harmi, beliau pada seketika berkedudukan di tempat kedua tapi dirampas semula oleh Daniel Haikal. Azlan yang melakukan 27.775 saat di sektor yang pertama. Ada gap di antara Azlan dan juga dua pelumba di depan ini, dan sekarang ini Daniel Haikal cuba memberikan tekanan kepada Kasma Daniel kerana beliau adalah pelumba yang terpantas di sektor yang pertama, 27.293 saat. Tapi kita dapat lihat bagaimana tiga pelumba yang menggunakan Gentle BMW ini banyak kali dapat bergoyang motosikalnya, dan saya ada bertandingkan dengan Ramdan di mana dia ada katakan keadaan pelumba dalam lita yang tidak begitu kering sukar untuk beliau mengawal motosikal tersebut. Ya, seperti juga semalam Azlan mengatakan juga bahawa dia semalam yang melakukan catatan masa yang baik di peringkat awal. Saya rasa dalam 5-6 pusingan pertama dia dapat lakukan dalam masa 2 minit 07 ketika itu bersama dengan Kasma, tapi selepas itu dia ketinggalan dengan 2.09 kerana katanya menurutnya agak bergoyang sedikit catering jenteranya di penghujung perlumbaan. Tapi sekarang ini dia nampak baik berada di hadapan, cuma kita tak nampak lagi Zakwan seperti dalam perlumbaan yang kedua kerana Zakwan ketinggalan sedikit di belakang Azlan yang lebih laju dalam dua sektor yang pertama ini, dan sekarang ini Zakwan berada di tempat yang keempat kerana dia melepasi Ramdan, dan ini Azlan yang berada di tempat yang kedua sekarang, dan Azlan berada di belakang Kasma agak rapat kali ini. Semalam juga kedudukan yang hampir sama. Azlan sliding sikit selepas keluar di selekor yang terakhir ketika untuk membuka throttle, dan sekarang dia berada di tempat yang ketiga kembali kerana Daniel telah merampas kedudukan ketika keluar dari selekor yang ke-15, dan Azlan cuba untuk mengambil kesempatan di selekor pertama, kelajuan dan momentum yang ada, dan dia dapat untuk melepasi Daniel kerana Daniel terlalu laju tadi dan lambat membreak dan membuka ruang kepada Azlan untuk masuk naik tempat yang kedua. Dan kita lihat elemen Zakwan ditinggalkan dalam 2.3 saat di belakang Kasma sekarang di permainan kedua. Kalau kita lihat seperti ada sesuatu di jantung Daniel Haikal, saya tidak pasti apa yang dapat kita lihat tu, tapi kita dapat lihat dua pelumba ini yang sentiasa bertukar kedudukan, di mana Azlan yang cukup agresif kita nampak dalam perlumbaan kali ini. Beliau tidak mahu melepaskan, dan beliau tahu dia tidak mahu Kasma lari terlalu jauh. Jika Kasma, dia kejar Kasma kali ini. Ya, betul. Kalau terlalu jauh sukar untuk mengejar. Betul juga dengan Zakwan sekarang ni, kerana dalam perlumbaan pertama tadi Zakwan ada kelebihan jauh di depan. Saya katakan tadi satu masa 13 saat dia berada di depan Kasma, tapi dalam perlumbaan yang ketiga nampak dia ditinggalkan agak jauh di belakang. Kita ada 8 pusingan lagi, masih lagi awal, tapi dia tinggalkan dalam tadi 2.3 saat. Sekarang ini pun sudah pun lebih daripada 2.3 saat, sementara Azlan dan Daniel Haikal, Ahmad Daniel Haikal yang kecewa tadi tidak dapat naiki podium lepas dia jatuh di penghujung perlumbaan, dan sekarang berada pada kedudukan tempat yang ketiga, memberikan tekanan kepada Azlan dan Kasma Daniel. Pada kedudukan yang baik juga dia sekarang ini, cuba untuk melepasi Azlan terlebih dahulu. Cuma kita lihat pencatatan masa yang dia lakukan nanti. Daniel melakukan catatan terpantas di sektor yang ketiga, mereka di sektor yang keempat sekarang, dan menuju ke sektor terakhir, tempat di mana kebiasaannya Azlan dia mahir menggunakan sektor terakhir ini dengan sliding untuk masuk
meminta pemain depan dan sekarang dia berada di depan Azlan menuju ke selektor terakhir. Jika dia dapat untuk masuk dan menutup ruang, itu masalah. Jangan terlalu laju membreak lewat di sini, tapi Azlan menggunakan pengalaman untuk menutup dan kita lihat bagaimana tadi dia membreak dan goyang sikit, tapi dia dapat menutup ruang. Dan Azlan berada di tempat yang pertama sekarang menuju ke selektor pertama. Zakwan ketinggalan jauh pula kali ini dalam perlombaan yang kedua dengan 3 pelumba di hadapan Azlan, Kasbah dan juga Ahmad Daniel Haikal. Dengan Azlan lakukan masa terpantas jadi pada pusingan yang kedua ini. Jadi kalau kita lihat memang cukup rapat di antara 3 pelumba ini, dengan Azlan yang menggunakan segala pengalaman yang beliau ada untuk menutup segala ruang. Dengan kita dapat lihat Daniel Haikal juga sentiasa berikan tekanan kepada 2 pelumba di hadapannya sekarang ini, di mana tugas Azlan pula untuk mempertahankan kedudukan. Tapi dalam di belakang ini Zakwan dan juga Ramdan sedikit ketinggalan dengan 3.656 saat. Semakin jarak di antara Azlan dan juga Zakwan. Dia agak mengejutkan sedikit berdasarkan kepada catatan masa dilakukan oleh Zakwan dalam latihan dan sewaktu dalam permainan yang kedua tadi, bagaimana Zakwan yang mempertahankan di hadapan jauh. Kita lihat pada catatan masa, kerana Zakwan lakukan 2 minit 25.6 saat berbanding 2 minit 23 dilakukan oleh Lan dan Kasma serta Daniel Haikal lakukan 2 minit 24. Itu yang nampak membezakan dan bahkan tinggalan agak jauh. Tapi 3 perubahan ini agak rapat di hadapan. Dan pada kedudukan semalam pun begini untuk Azlan dan juga Kasma. Dan Haikal cuba untuk melepasi Kasma sekarang. Dia berjaya untuk masuk di bahagian dalam dan melepasi Kasma sekarang ini. Untuk Ahmad Daniel Haikal yang naik tempat yang kedua, dia akan cuba untuk meminta Azal Jah pula kali ini. 2 pelumba andalan yang berada di 1 dan 3 dengan cantik sekali cubaan dilakukan oleh Daniel untuk dia lepas, tapi Azlan untuk ruang kali ini. Kasma turun tempat yang ketiga dan seterusnya kita akan lihat pada jarak di antara Azlan dan catatan masa dilakukan oleh Azlan dan juga Zakwan. Dan Zakwan jauh ditinggalkan pada perlumbaan yang ketiga ini dengan catatan masa terbatas dekat ini milik Ahmad Daniel Haikal yang begitu baik sekali. Sekarang ini berada di tempat yang kedua, keluar dari sektor terakhir menuju ke garis permulaan dengan catatan terpantas pada pusingan yang ketiga ini adalah milik Ahmad Daniel yang melakukan masa begitu baik tadi. Kasma tempat ketiga, Ramdan melepasi Zakwan sekarang ini. Zakwan, apa terjadi dengan Zakwan kerana pada babak kedua dia nampak begitu jauh selesa di hadapan, tapi sekarang ini dia bersaing dengan Ramdan di belakang. Jadi kalau kita lihat 2 pelumba yang menggunakan jatuh. Cantik sekali Daniel Haikal yang melepasi Azlan di selekoh yang ketiga. Daniel yang kalau kita lihat memang di setiap pusingan beliau yang cukup baik di sektor yang pertama, 26.928 saat. Dan kita dapat lihat satu momentum yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Daniel Haikal. Dan ini adalah coach dalam kumpulan B nampaknya tidak dicabar bagi Kuchien kerana kita menjangkakan dia dengan Ning Hadi akan bersaing untuk The Weekend Warrior dalam kumpulan B. Tapi Ning Hadi, Ning Mahmud yang ada masalah dari awal permulaan pun tidak bergerak daripada grid. Tapi dia masih dalam perubahan lagi, dia ketinggalan 1 lap di belakang Kuchien. Dan Kuchien ada kelebihan sangat besar untuk memenangi bagi hujung minggu kembali. Sementara ini adalah yang menarik kita saksikan. 6 pusingan lagi akan tamat. Apa yang akan dapat dilakukan oleh Kasma dan Azlan sekarang untuk mengejar Ahmad Daniel Haikal yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Jadi Kasma yang menang dalam perlumbaan yang pertama dan tempat yang kedua, perlumbaan yang kedua, dia cuba mengejar sekarang, tapi catatan terpantas yang dilakukan oleh Ahmad Daniel Haikal tadi 2 minit 23.846 saat untuk dirinya, walaupun dia dapat mengatasi catatan Azlan yang melakukan 2.23.598 pada pusingan yang kedua, tapi tidak cukup untuk dia memintas dan berada di hadapan sekarang ini. Dan Kasma yang berjaya melepasi Azlan dan tapi 3 pelumba yang agak rapat. Dan Zakwan kita lihat telah melepasi Ramdan kembali. Zakwan ketinggalan sangat jauh di belakang. Di sektor yang kelima, Kasma wide. Kasma
melakukan kesilapan dan Azlan dan Daniel, mereka bersebelahan sekali menuju ke sektor pertama. 3 pelumba, Ahmad Daniel dan Azlan Cakap Bersama menuju ke selekor yang pertama dengan Kasma turun tempat yang ketiga. Jadi kelebihan berada cuma dari dalam tapi ditutup oleh Azlan pada selekor yang pertama ini. Kita lihat cukup rapat dan cukup sengit persaingan di antara 3 pelumba ini dengan kita memperlihatkan di mana Kasma yang tadi menuju ke selekor ke-15, beliau yang late breaking cuba untuk merampas kedudukan, tapi White ini yang menyebabkan beliau ke belakang dan memberikan kelebihan kepada Azlan. Dan persaingan di antara 3 pelumba ini cukup rapat dan apa yang penting dalam perlumbaan motosikal berkuasa tinggi ni, Ami, penjagaan tayar, penggunaan tayar bagaimana untuk jaga tidak boleh terlampau try sangat, ini yang perlu diperhatikan dalam perlumbaan ini. Ya, semalam pun Azlan katakan bahawa di penghujungnya dan tayarnya telah pun Kasma melanggar. Kasma melanggar Ahmad Daniel Haikal dan kedua pelumba terkuat. Kasma cuba masuk dari bahagian dalam tadi. Sayang sekali pada kedudukan Ahmad Daniel Haikal yang berada pada kedudukan yang baik. Saya hilang cakap. Terkejut dengan apa yang berlaku. Tapi ini memberikan kelebihan kepada Azlan Cakap Bersama untuk berada di depan di tempat yang pertama, kerana sekarang dia jauh meninggalkan Zakwan. Dan kedua pelumba ini akan cuba untuk kembali semua. Kita saksikan apa yang berlaku. Dari dalam Kasma masuk dan dia cuba mungkin terlalu laju, Nasha, di selekor terlalu laju. Kasma yang kita lihat beliau terlalu laju dan mungkin tidak sempat untuk membreak. Kita lihat bagaimana sekali lagi Kasma yang melepasi Azlan masuk begitu agresif dan tayar belakang yang menyebabkan beliau hilang kawalan. Ya, dia terlalu laju masuk untuk melepasi Azlan dan selepas itu cuba untuk masuk ke bahagian dalam untuk melepasi Ahmad Daniel tadi, tapi sayang sekali dia tidak dapat melakukannya dan kedua pelumba yang tertua dari perlumbaan dan mereka cuba untuk kembali